Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farhan bin Samsuri daripada kelas 107 PDPP KDC Ambilan Jun 2021. Pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan tugasan 2 dalam kerja khusus di bawah subjek PIMK 2063R Pengajian Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Pensyarah saya iaitu Dr. Wan Zahari bin Wan Mahmud. Untuk dalam tugasan 2 ini, saya telah memilih isu kemenjadian murid melalui SKPMG 2. Apakah isu yang saya bawakan? Iaitu cabaran guru pendidikan Islam menghadapi murid sekolah rendah yang lemah dalam penguasaan jawi. Baik. Kita lihat apakah yang saya akan membentangkan pada hari ini. Yang pertama, insya-Allah saya akan membentangkan sedikit pengenalan iaitu kurikulum pendidikan Islam dalam bidang jawi. Kerana hari ini saya akan berfokuskan dalam jawi sahaja. Kemudian sedikit pengenalan berkenaan SKPMG 2. Kemudian saya akan terus kepada isu utama iaitu faktor murid lemah dalam penguasaan jawi. Kemudian kesan, apakah yang terjadi jika murid tidak menguasai jawi? Dan juga cadangan melahirkan murid celik jawi dalam sekolah rendah. Baik, kita teruskan. Apakah itu kurikulum pendidikan Islam? Saya akan memberi fokus kepada bidang jawi sahaja. Kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR pendidikan Islam dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan keperluan falsafah pendidikan kebangsaan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara. Ilmu dalam pendidikan Islam iaitu merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Oleh itu, bagi memenuhi keperluan ilmu, kurikulum pendidikan Islam dibangunkan merangkumi 7 bidang, iaitu bidang Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab dan jawi. Maka pada hari ini saya akan memberi fokus kepada jawi sahaja. Saya petik sedikit matlamat kurikulum dalam jawi, iaitu membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi dan khat, serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Kita pergi pada seterusnya. Apakah itu kemenjadian murid melalui SKPMG 2? Saya terlebih dahulu akan menerangkan sedikit berkenaan SKPMG 2. SKPMG 2 ataupun Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua adalah merupakan penggubalan semula SKPM 2010 dengan beberapa penambahbaikan hasil daripada beberapa siri kajian dan mesyuarat. Penambahbaikan kepada SKPMG 2 adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Baik, dalam SKPMG 2 terdapat 5 standard. Apakah itu? Standard yang pertama adalah kepimpinan. Standard kedua, pengurusan organisasi. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Standard keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan standard kelima adalah kemenjadian murid. Saya ulang, hari ini saya akan beri fokus kepada standard 5 saja, iaitu kemenjadian murid. Seterusnya, apakah yang terdapat dalam standard 5 dalam SKPMG 2 ini? Baik. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Kita lihat dalam standard 5 ini terbahagi pada 3 aspek.
Aspek yang pertama adalah kemenjadian murid dalam akademik. Kita lihat ada 3 kriteria, iaitu peratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkan dalam tahun terkini, murid berkeperluan khas sahaja. Kemudian yang kedua, grade purata sekolah dalam peperiksaan awam sekolah rendah, iaitu UPSR. Ketiga, grade purata sekolah dalam peperiksaan awam sekolah menengah, iaitu SPM. Kemudian aspek yang kedua adalah kemenjadian murid dalam core kurikulum, iaitu kriteria yang pertama adalah grade purata sekolah dalam kelab persatuan, yang kedua adalah grade purata sekolah dalam badan beruniform, kriteria ketiga adalah grade purata sekolah dalam sukan atau permainan, dan yang ketiga adalah aspek kemenjadian sahsiah murid, iaitu ada 4 kriteria, iaitu peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini, peratus murid yang terlibat dalam kes ringan bagi tahun terkini, kemudian yang ketiga, peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku sederhana bagi tahun terkini, dan yang keempat, peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku, iaitu kes berat bagi tahun terkini. Okey, baik. Apakah yang boleh difahami dalam kerangka SKPMG 2 ini? Okey, baik. Jika kita lihat dalam graf ini, okey. Dalam graf ini, bulatan ini di luarannya adalah kepimpinan. Maka kepimpinan dalamnya akan terdapat pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, core kurikulum, dan pengurusan HEM. Kepimpinan adalah standard pertama dalam SKPMG 2. Betul. Okey, kemudian pengurusan organisasi adalah standard kedua. Pengurusan kurikulum, core kurikulum, dan pengurusan hal ehwal murid adalah standard yang ketiga. Dan standard yang keempat adalah proses pembelajaran dan pemudahcaraan, PDPC. Dan fokus kesemuanya adalah untuk memastikan kemenjadian murid yang terdapat dalam standard 5. Okey, baik. Okey, saya pergi pada isu utama, iaitu faktor murid lemah dalam penguasaan jawi. Okey, kita lihat. Antara faktor-faktor murid lemah dalam penguasaan jawi adalah yang pertama, murid tidak meminati subjek jawi kerana menganggap ianya tidak penting. Mengapakah begini? Kerana murid menganggap subjek jawi tidak terdapat dalam peperiksaan awam, maka mereka tidak perlu bersungguh-sungguh dalam menjayakannya, dalam menguasai kemahiran jawi. Okay. Kemudian yang kedua, apakah punca murid tidak menguasai jawi? Okay. Yang kedua adalah tidak menumpukan perhatian semasa PDPC. Ianya berkaitan dengan punca yang pertama atau faktor yang pertama. Okay. Apabila murid tidak meminati subjek, maka murid tidak menumpukan perhatian semasa PDPC. Okay. Jika masuk saja kelas dalam jawi, maka murid tidak bersemangat. Okay. Baik. Kemudian faktor yang ketiga adalah aktiviti pembelajaran bergantung kepada guru semata-mata tanpa kesinambungan di rumah. Okey, mengapakah saya berkata begini? Okey, baik, kerana masa yang diperuntukkan untuk subjek jawi dalam sekolah rendah dalam masa seminggu adalah hanya 30 minit sahaja, iaitu satu masa sahaja. Okey, maka murid-murid perlu memberi fokus yang lebih dalam masa yang diperuntukkan ini. Okey, kerana ianya tidak mencukupi hanya guru semata-mata sahaja yang menyampaikan pembelajaran, maka murid perlu membuat latihan tambahan di rumah, seperti latihan membaca dan menulis jawi. Okey, baik. Antara faktor yang keempat adalah tidak menguasai suku kata tertutup dan terbuka. Okey, baik. Apabila murid sukar untuk menguasai suku kata tertutup dan terbuka, maka murid akan sukar untuk membina perkataan dan ayat. Okey. Maka jika murid sukar untuk membina perkataan dan ayat, maka lebih sukarlah untuk mereka ke peringkat seterusnya, iaitu membaca teks yang panjang. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kita lihat apakah kesannya apabila murid tidak menguasai jawi. Okey. Antara kesan yang pertama adalah murid akan berkurang minat dan motivasi untuk belajar. Okey. Apabila murid tidak menguasai jawi, maka mereka akan bersikap bermalasan dalam kelas. Maka berkuranglah minat dan motivasi untuk belajar. Okey. Kemudian akan tercicir dalam kemahiran jawi. Okey, kita lihat sekarang terdapat banyak perkataan jawi yang dikemas kini. Okey, jika murid tidak menguasai secara asas dalam ejaan jawinya, maka mereka akan sukar untuk mengikuti
mengikuti pengemas kinian ejaan tersebut. Okey. Baik, seterusnya. Murid tidak mahir membaca dan menulis perkataan serta membina ayat dalam jawi. Okey, baik. Ini sangat-sangat kritikal kerana apabila perkataan asas murid tidak mampu menguasainya, maka ianya akan sukarlah untuk murid membina ayat yang lebih panjang ataupun perkataan yang mudah. Okey. Baik. Kemudian yang terakhir, ini kita perlu beri fokus kepada murid-murid. Kerana apa? Kesannya adalah murid tidak dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Okey. Kerana apa? Kerana setiap ejaan dalam Al-Quran berkait rapat dengan ejaan asas dalam jawi. Maka murid perlu menguasai jawi untuk menguasai bacaan dalam Al-Quran. Okey, baik. Kemudian, apakah cadangan-cadangan yang boleh guru lakukan untuk melahirkan murid celik jawi? Okey, kita lihat yang pertama. Teknik pengajaran berulang kali ataupun pengulangan atau latih tubi membaca dan menulis. Okey, mengapa saya berkata begini? Kerana teknik pengulangan terbukti mampu meningkatkan kemahiran murid dalam jangka masa yang panjang. Kita lihat contoh. Mengapa murid boleh menghafal doa makan? Kerana mereka membacanya setiap hari. Mengapa murid di sekolah-sekolah tahfiz mampu menghafaz Al-Quran? Kerana mereka membacanya setiap hari. Maka, teknik pengulangan ini sangat sesuai untuk murid yang kurang mahir dalam jawi. Apabila mereka membaca setiap hari dalam jawi, menulis setiap hari dalam jawi walaupun seringkas mungkin, insya-Allah mereka akan menguasai jawi suatu hari nanti. Okey, baik. Kemudian yang kedua, menggunakan tulisan jawi bersama rumi semasa PDPC. Okey, baik. Kaedah ini sangat sesuai untuk murid tahap 1. Okey. Tapi jika terdapat murid tahap 2 yang lemah juga dalam jawi, maka boleh juga digunakan. Kerana apa saya fokus kepada murid tahap 1? Kerana pada tahun lepas, murid-murid seperti tahun 1 dan 2 sangat-sangat kurang melalui pembelajaran dalam kelas kerana mereka menghadapi PDPR. Maka apa yang guru boleh lakukan adalah menyelipkan tulisan rumi di bawah tulisan jawi. Supaya apa? Supaya apabila murid membaca rumi bersama tulisan jawi, lama-kelamaan mereka akan membiasakan diri dengan tulisan tersebut. Okay, baik. Kemudian yang ketiga, mempelbagaikan kaedah PDPC selaras dengan PAK 21, iaitu pembelajaran abad ke-21. Okey, pembelajaran abad ke-21 ini adalah berpusatkan murid. Okey, maka guru jangan menganggap pembelajaran jawi ini melalui sehala saja. Tidak. Maka guru-guru boleh melakukan aktiviti seperti aktiviti dalam kumpulan. Okey, murid menjawab soalan dalam kumpulan dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja. Okey? Maka guru boleh memodenkan kaedah pengajaran tersebut seperti menggunakan flashcard, slide PowerPoint, mungkin dari segi nyanyian supaya dapat menarik minat murid untuk belajar jawi. Okey, baik. Dan yang terakhir, apakah cadangannya? Iaitu melaksanakan program intervensi. Apakah itu program intervensi? Okey, program intervensi adalah pemulihan dan bimbingan kepada murid selepas kita kenal pasti apakah yang murid lemah dalam kemahiran tertentu. Okey, dalam jawi ini, sekolah ataupun guru boleh melaksanakan program intervensi seperti kem cemerlang jawi dan klinik jawi. Okey? Kerana apa? Kerana program seperti ini mampu memberi bantuan kepada guru ataupun ibu bapa dengan mengambil langkah-langkah tertentu ataupun langkah seterusnya untuk meningkatkan kemahiran jawi dalam diri murid-murid. Okey, baik. Okey, seterusnya saya telah menimbulkan beberapa isu, kemudian saya akan memfokuskan isu yang terkini, iaitu bagaimanakah cara mengukur kemenjadian murid semasa PDPR. Okey, iaitu melalui pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Okey, yang pertama adalah melalui pemerhatian. Okey, guru boleh memerhatikan murid yang selalu memberi respon ketika dalam kelas online seperti contohnya. Okey, maka di situ guru boleh menilai murid ini mampu menguasai jawi.
Okey, kemudian dari segi kaedah lisan. Kaedah lisan boleh digunakan dalam sesi soal jawab. Guru menyoal, kemudian murid menjawab soalan, dan juga murid membuat rakaman bacaan. Okey, guru memberi tugasan, memberi satu teks jawi yang ringkas, kemudian murid boleh merakam bacaan tersebut. Okey. Kemudian kaedah yang ketiga adalah penulisan. Okey, ini agak mudah sedikit kerana guru boleh menilai terus hasil kerja mereka. Okey, sebagai contoh, murid menghantar latihan bertulis kepada guru. Okey, maka guru boleh menilai sama ada murid tersebut menguasai penulisan jawi ataupun tidak. Okey, baik. Seterusnya, okey, saya akan berikan rumusan sedikit apa yang saya telah bentangkan sebentar tadi. Okey, yang pertama adalah isu kurang penguasaan jawi dalam kalangan murid mesti dipandang serius. Kerana apa? Kerana ia berkait rapat dengan bacaan Al-Quran dan berkait rapat dengan kesan jaga masa yang panjang. Kita tidak mahu melahirkan murid yang tidak mahir jawi. Okey, kita mahu murid mahir jawi berpanjangan. Okey, kemudian yang kedua, kandungan kurikulum sememangnya sesuai dengan murid masa kini, meliputi kemahiran mengenal, menyebut, membaca dan menulis. Kerana dalam tahap prestasi kandungan kurikulum pendidikan Islam terdapat kemahiran mengenal, menyebut, membaca dan menulis. Okay? Tetapi murid perlulah melakukan usaha yang tambahan, untuk menguasai jawi, bukan di sekolah semata-mata, seperti latih tupi di rumah secara berterusan. Kemudian yang ketiga, semua pihak termasuk ibu bapa, guru dan juga murid perlu memainkan peranan yang penting. Kerana apa? Kerana ianya tidak boleh dijayakan melalui sebelah pihak sahaja. Walaupun guru sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam kelas, maka murid juga perlu memberikan yang terbaik dalam kelas dan juga di luar kelas. Okey, baik. Kemudian yang keempat, pengulangan secara berkala diperlukan untuk menguasai jawi. Ini terbuktilah seperti apa yang saya telah katakan sebelum ini. Okey. Maka pengulangan yang secara berterusan akan memberi kesan yang positif kepada murid dengan menguasai kemahiran jawi. Okey, baik. Akhir sekali, setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah Nurliza binti Draman, iaitu Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2, kerana telah memberi kerjasama kepada saya untuk terlibat dalam sesi temu ramah ini. Maka hasil dapatan pembentangan ini adalah sedikit sebanyak melalui hasil dapatan temu ramah saya bersama Ustazah Nurliza tersebut. Okey. Baik, sekian dari saya, itu sahaja. Terima kasih kepada Dr. Wan Zahari kerana memberi pulang kepada saya. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.